Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi tengah hari ini dan kita sambung pada ayat ke-12 surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Walau tara bermaksud Allah SWT bercakap kepada Nabi Muhammad SAW tentang perihal keadaan orang-orang yang berdosa, orang kafir, orang yang zalim, fasik, munafik dan sebagainya, dan menggambarkan keadaan yang tidak mahu dilihat ataupun tidak mahu dialami, ataupun keadaan yang mengerikan yang berlaku kepada mereka. Sekiranya engkau, iaitu Nabi Muhammad SAW, melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Tuan-tuan puan, Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir, yang menyebut berkenaan menundukkan kepala itu dengan bermaksud khafidhi ru'usihim minal haya. Jadi orang-orang yang berdosa, yang bersalah ini malu, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka pada waktu itu baru sedar, dan mereka berkata pada ketika itu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka tunduk malu hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkata rabbana absarna wa sami'na farji'na, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala perkara yang telah kami ingkari dulu. Jadi ini adalah satu pengakuan yang sudah terlambat, yang nasi sudah menjadi bubur. Farji'na, maka mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk mengerjakan amal-amal yang baik, untuk beriman, untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Farji'na na'mal salihah. Dah terlambat, sampai di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat syurga dan neraka, telah melihat mizan ataupun timbangan amal mereka, di mana kejahatan ataupun perkara buruk yang telah mereka lakukan itu telah melebihi daripada perkara kebaikan, dan apatah lagi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat mereka adalah di neraka, dan mereka pada ketika itu berasa malu dan hina, dan pada waktu inilah baru mereka nak mengakui bahawa Allah SWT itulah benar, dan segala pembalasan mizan yaumul hisab, perhitungan terhadap amalan dan juga balasan syurga dan neraka adalah benar. Maka mereka telah mengakui dan mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia dan untuk beramal soleh, inna muqinun. Dan pada ketika ini, yang di mana pada momen yang telah terlambat itu, maka mereka telah pun menjadi yakin. Sedangkan kita, tanggungjawab kita adalah untuk membaca Al-Quran, untuk menekuni Al-Quran, untuk kita menggarap segala mesej-mesej Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak, kita perlu melihat absarna wa sami'na ini, kita perlu memerhati, membuat pemerhatian. Kita perlu mendengar mesej-mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui Al-Quran dan diterangkan daripada hadis Nabi SAW, untuk kita merasionalisasikan, untuk kita berfikir, untuk kita benar-benar mengakui bahawa apa yang Allah SWT sampaikan dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, dan kita memperkukuhkan keimanan kita, dan kita beramal soleh seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan itu sahajalah peluang kita, dan dalam konteks ini itu sahajalah peluang kita, hanya sekali sahaja yang ada, dan kita tidak boleh untuk melengahkan keimanan, pengakuan kita terhadap
kebesaran Allah SWT, pengakuan kita terhadap benarnya hari kiamat, benarnya balasan pertimbangan mizan, benarnya balasan syurga neraka bagi kita manusia, maka kita jangan melengahkan perkara tersebut dan kita bertindak daripada sekarang. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata pada ayat ini, ayat ke-12 ini, apabila orang kafir, orang musyrik, orang yang fasik, yang nifak dan sebagainya meminta untuk dikembalikan kepada dunia, namun ada satu lagi tempat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-28 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakazibun. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan membawakan satu lagi ayat daripada surah Al-An'am di mana Allah SWT menyebut, kalaulah Allah SWT Maha mengetahui, kalaulah mereka ni dikembalikan ke dunia, dan nescaya mereka ni sebenarnya akan tak beramal soleh pun. Mereka akan kembali kepada apa yang mereka lakukan sebab mereka ni telah pun tidak beriman, dan mereka telah membentuk mindset mereka untuk tidak mempercayai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah mereka ni betul-betul beriman, nescaya apabila pertama kali dengan peluang yang pertama, di mana sampainya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pada perkhabaran pertama itu telah pun mereka grab, mereka ambil mesej itu, mereka pegang, mereka imani dan mereka amalkan. Tetapi apabila sampai kepada satu poin yang telah terlewat, iaitulah di akhirat nanti, barulah nak mengakui, dan Allah Maha mengetahui kalaulah dikembalikan mereka ini ke dunia, nescaya mereka akan balik semula kepada situasi ataupun keadaan yang sama. Mereka tetap tidak akan beriman. Sebab kalau mereka nak beriman, mereka telah pun beriman pada peluang pertama yang telah Allah SWT sediakan daripada mesej yang sampai daripada Al-Quran dan Hadis. Tapi mereka ni memang menolak, mengingkari. Maka apabila diberikan peluang kedua pun mereka akan, okeylah peluang kedua, nanti mungkin ada peluang ketiga. Mereka akan complacent. Memang mereka tak beriman pun. Jadi bila diberi peluang kedua ke ketiga ke, mereka tetap akan dalam keadaan yang sama seperti itu. Dan jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu sentiasa dalam peluang yang pertama, iaitulah kehidupan kita yang memang hanya sekali. Kita ada peluang ini sahaja sekali untuk kita datang ke dunia ini, dan apabila kita pergi nanti, maka kita tak boleh lagi kembali ke dunia ini untuk memperbaiki segala amalan kita. Dan kita ni tuan-tuan perempuan, alhamdulillah kita ni beriman, namun kualiti kita perlu kita perhatikan. Jadi kita perlu bermuhasabah di setiap hari. Apa perkara yang sebenarnya boleh ditambah baik dari segi ibadat kita, dari segi hubungan kekeluargaan kita, dari segi ilmu kita, proses kita belajar, mengaji dan sebagainya, menambah ilmu pengetahuan sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Apa lagi yang kita boleh perbaiki? Hubungan kita dengan keluarga, tanggungjawab kita di tempat kerja, apa lagi yang kita boleh perbaiki? Kalau tak, nanti apabila kita telah pergi, kita akan regret, kita akan menyesali, alamak, kalaulah aku boleh buat a little bit extra. Contohnya tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Bila ibu bapa kita telah tak ada, kita pun terfikir, alamak, kalaulah aku boleh buat something yang extra, ataupun kalaulah aku buat benda tu, padahal pada ketika kita ada peluang, kita mungkin menolak, ataupun kita mungkin culas, kita mungkin complacent, kita ambil mudah, tak payahlah, nantilah, kemudianlah. Tapi apabila ibu bapa kita tak ada, maka kita akan regret, alamak, yang hari tu mak ayah kita minta, patutnya kita tunaikan, tapi kita decline permohonan mereka, permintaan mereka. Jadi kita akan regret. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini, kualiti kita sebagai seorang individu, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang ahli di tempat kerja kita, ahli masjid surau kita, maka kita mesti memikirkan setiap hari apa yang sepatutnya kita boleh buat dengan lebih baik, supaya satu hari nanti kita tidak akan regret dengan apa yang kita tidak lakukan. Bukan kita regret dengan apa yang kita telah lakukan. Kita regret, alamak,
sepatutnya amal kita ni lebih lagi, kualiti ibadah kita ni lebih lagi, kualiti kerja kita lebih lagi, kualiti kita dalam kita mencari mata pencarian untuk keluarga kita lebih lagi, kualiti kita dalam kita melayani emosi anak-anak kita patutnya lebih lagi. Kualiti kita dalam kita membina harmoni dalam rumah tangga kita sepatutnya lebih lagi. Tapi kita menyesali kita tidak menggunakan peluang yang sekali datang itu untuk kita buat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita buat. Dan bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, maka kita akan dinilai dengan apa yang kita buat dan kita tidak boleh lagi untuk meminta untuk kembali ke dunia untuk mengulang lagi, untuk berbuat dengan lebih baik lagi daripada apa yang kita telah buat. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tuan-tuan perempuan, dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.